A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'ala ilal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walau 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Tahniah Pak Cik Zali, orang pertama yang merespon. Terima kasih tabung korban. Ni orang tabung korban pun yang kedua merespon. Jazni Ahmad masih dapat pingat ya, masih podium. Dan orang ketiga Jazni Ahmad, terima kasih. Cikgu Mutarudin ya. Berkongsilah dengan pingat gangsa yang Cikgu Mutarudin. Datu Syahnizam, Hafizatul Suhaila, terima kasih. Hanizan Yaakob, Farhan Razali, Hairul Hetri. Wow, daripada 10, 5-6 orang lelaki, dahsyat. Rashidah Syamsuddin, Sharifah Ifa, Sherry, lama dah ya. Tak nampak. Nur Suraya, Kamisah Rasman, Rafidah Hassan ya, Emma Hatun, Umi Abah, Sharifah Aziza, Maizani Bahari, Muhammad Aizuddin Bakhtiar, Samsul Muhammad, Miss Anissa, Noran Gitul, Keflizul, lama tak nampak Keflizul ya. Sean Dean ya, Norizan Ahmad, Yati Rasul, Hamita Asrita, Maizani Bahari, Masya Allah ya. Hafizatul Suhaila, Abdul Halim, Siti Aminah, Saidi Lamid, Zunaida Zakaria, Nurlinda Ani Arif, Noreha Basuni, Khatijah Harun, Karimi Awang, Nita Azmi, Nisa Chaming, tu dia, Ima Ahmad, Rodiah Rahmat, Zahara Muhammad Nur. 295 orang dalam kelas, Masya Allah, Subhanallah. Nursiah Yaakob, Hisha Madinah, Hamidah Wan, Putri Rembulan, tu dia. Putri Rembulan, antik nama anu dia. Nickname tu Khalijah Sairan, Haiza Matnur, Zalinur Abdul Ghani, Farida Ida, masih Asalmi dah sebut tadi ya. Leni Nadira, oh ya, tolong like dan share. Tolong like. Hamidah Norani, Ami Idayu, tolong like dan share. 339 in class, tahniah, syukur alhamdulillah. Taubat dah 3, 4, 5 hari ya, dah tak ada buat bila sebab uzur sikit. Dan terima kasih kepada semua sahabat yang mendoakan Tok Abah ya. Tok Abah kena sikit lintasan Rihul Ahmar ya. Orang putih kata minor stroke ataupun separuh cakap Bell palsy. Tapi bila chat dengan orang yang faham, dia kata ini angin ahmar, tu yang muka sengit, mulut sengit, susah nak bercakap. Tapi Tok Abah gagah-gagah bercakap juga ya. Semalam rehat, tapi hari Jumaat ada program Tok Abah cakap juga ya, bersama dengan Ustaz Kazim Alia, Datuk Kazim ya. Okey ya, 1 jam setengah juga. So boleh lah ya, sambil sengit-sengit mulut masih bercakap. Yang penting otaknya tak sengit, mulut sengit okey ya, masih boleh makan. Masih boleh bercakap, masih boleh berbual. Cuma senyum sengit lah, tak comel. Tapi okey, 406 orang dalam kelas. Terima kasih banyak-banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Dan terima kasih ya kepada semua yang mendoakan Tok Abah cepat sembuh. Memang betul ya, Tok Abah ada rawatan sikit, baca doa angin Rihul Ahmar ya. Dan setiap kali Tok Abah baca doa Rihul Ahmar, dah 3-4 kali juga, akan ada reaksi kepada muka dan kepada mata. Mata terasa pedih, mata susah nak buka. Wow, ada kesan rupanya ya. Doa yang Nabi ajar untuk mereka yang ada Rihul Ahmar. Panjang doa tu kan. Tok Abah baca, buka internet, Google saja, bacalah. Mengambil masa dalam 10-15 minit juga kot. Panjang juga ya. Pelan-pelan baca. So nampak ada reaksi ya. Mudah-mudahan respon lah, bukan reaksi. Tapi nampak macam mata makin pedih, tapi lepas tu berair ya. Berair betul lah mata. Padahal tadi normal. Bila kita baca doa tu berair, dan mudah-mudahan lah ya Allah nak repair balik. Ingat, peribahasa orang lama, yang ni ada yang tak betul. Tapi Tok Abah tak nak sangkal lah, sebab tak buat kajian yang detail. Peribahasa lama kata apa? Penyakit datang macam ribut,
dia sembuh macam semut. Penyakit datang macam ribut, dia keluar macam semut. Itu kata orang tua-tua. Tok Abah belajar sejak kecil. Tapi bila Tok Abah belajar sikit-sikit tentang medical science, tentang homeopati, tentang kesihatan, penyakit datang macam semut. Kalau anda kena kencing manis, aku baru dapat kencing manis tahun lepas. Ya ke? Tapi asal usul kencing manis itu dah start 20 tahun yang lalu. Dengan makanan kita, dengan exercise kita, dengan macam-macam yang kita, amalan-amalan kehidupan, kena kencing manis. Jadi kencing manis dah mula lebih kurang 20 tahun yang lepas. Ya memanglah disahkan kencing manis, dah 789 ya, kiraan darah, maka awak ya disahkan kencing manis. Tapi ianya bermula 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, ya. So maksudnya penyakit datang macam semut, dia keluar juga macam semut. Allah Maha cantik, Maha adil, Maha penyayang. Ya, sebenarnya kita masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, dia opposite. Dia opposite, dia bau seimbang, Dia takkanlah Allah zalim, datang macam ribut penyakit, keluar pula macam semut. Tu tak adil, tak adil. Tapi Allah Maha adil, Maha pengasih, Maha penyayang. Dia. So remember guys, penyakit datang macam semut. Dia datang step by step. Sakit jantung, kencing manis, darah tinggi. Started bila? Start daripada awal hidup. Ya, dengan amalan kita, diet kita, ya, cara hidup kita sihat tak sihat. And all this add up to your penyakit. Dan of course hati. Hati makin, makin bermasalah. Sebab kata Umar Abdul Aziz, Khalifah Umar Abdul Aziz berkata, sesungguhnya semua musibah adalah dosa. Kata Umar Abdul Aziz, ya, Khalifah Islam, ya, semua penyakit adalah dosa dan rawatannya ialah taubat. Sebenarnya ya, yang Tok Abah selalu pesan nukilan ataupun saranan Hasan Basri untuk semua situasi masalah, ya, rawatlah diri dengan solat taubat, istighfar banyak-banyak setiap malam, maafkan semua orang sebagai asbab untuk cuci hati, sihatkan badan, ya. Rafidah tadi, Nur Azlin, Hamidah Hamzah, Suhana, terima kasih, Safia Robia, ya, Masriati Daud, ya, Hanizah Yaakob dah sebut tadi, Joha Joib tak sebut, Rifah Marjan, Puan Zainon, ya, Puan Zainab Ibrahim dari Singapura, terima kasih, Ainur Ain, Nur Linda, Mat Ari, Salbiah Ali, ya, Asma Jamiran, Ainun Ni'ain tadi. Tolong like dan share, agar ramai sahabat yang dapat bersama masuk Taman Syurga. Sebab Tok Abah pun dah masuk hari yang ke-7 ni, ya. Kena Rehul Ahmar, kena minor stroke. So alhamdulillah lah, ya, makin bertambah pulih, insyaallah. Life goes on dan mudah-mudahan masih membantu, ya. Petangkan ada lakaman dengan sahabat kita Bro Nizal, ya. Nizal dulu mantan DJ host kat TV3, Nizal Muhammad. Batu malam nanti bersama remaja-remaja dalam menghayati, ya, makna merdeka dari kacamata Tok Abah. So kita akan teruskan selagi hidup, kita memberi manfaat. Khairunas anfa'uhul minnas. Oh ya, sebelum Tok Abah lupa, terima kasih pada Cikgu Nazrin yang telah bubuh konten pin ke atas. FB Live kita seperti biasa hari ini ditaja oleh Premium Chocolate. Premium Chocolate ini minuman sehat dan berkhasiat. Minum secawan pasti tertawan. Ya, sebab dia minum khasiat berperisa coklat yang mengenai kopi hijau. Ya, insya-Allah, ya, dia akan rasa kenyang 6 hingga 8 jam. Jadi kurang makan insya-Allah. Lawas pun, yang penting dia lazat, sedap. Dan Tok Abah suka apa yang kita lakukan itu sebagai pencetus ataupun mental trigger. Mudah-mudahan bila kita berpindah minum coklat ini, kita punya azam untuk berubah jadi orang positif akan muncul. Makanan sehat, jadi aku kena diet, aku kena exercise, aku kena berfikiran positif, aku kena maju ke depan. Sebab ada harapan untuk orang yang berdoa, pasti ada jalan untuk orang yang berusaha. Jadi mudah-mudahan kita berubah minum, kita berubah perangai. Jadi this is as a precursor. Jadi pemangkin. Sebab seronok sangat. Ya, so program kita ditaja oleh Premium Chocolate. Sedap, ya, insya-Allah akan membawa kebaikan dan yang penting membawa perubahan, rentetan perubahan positif kepada diri anda. So make this drink yang mudah-mudahan sebagai pencetus perubahan positif gitu.
Mana boleh minum terus kurus, mana minum terus apa nama jadi hebat, tak ada. Kita kena usaha tukar perangai yang tak elok, buang sifat mazmumah, masukkan sifat mahmudah, then you change, move forward. That's the way. Ya, si Nur Rahmah, ya, Hajar Zali, ya, dan yang lain Sarifah Fafa, ya, Karimi Awang, jom kita semua penyakit pasti ada ubat, ya. Terima kasih, betul. Ya, so itu bagi semangat kat bawah tu. Dan Allah uji kita setakat kemampuan. Dan Taubat juga esok. Jadi ni sebab dah 1 minggu dah tak ada webinar. So esok Taubat ada program khas. Ini eksklusif lah untuk orang yang mendaftar saja, ya. Mengenal peribadi melalui sifat-sifat fizikal. So malam tadi Taubat buat kajian, ya. Dah benda ni pengalaman dah ada 40 tahun dalam bidang ni. Tapi malam tadi tak baca lagi. Orang tinggi dengan orang rendah, apa bezanya dari segi personality dan pandangan orang. Orang bibir nipis, orang bibir tebal, apa kesannya pada komunikasi? Seronok kan? Mata besar, mata sipit, mata sabar sipit. Artinya orang yang romantik tapi tak tunjuk. Tapi sejak kena angin amar ni makin sipit. Mata kanan mula-mula tak boleh tutup langsung. Allah punya sayang dibagi ujian untuk ingat balik kat dia. Terantuk terus tengah dah. Rupanya dari kerana mata, dah boleh nyanyi, kira okey lah tu. Ya, rupanya mata sipit, mata bulat, ya, ada kesan pada kita punya personality dan boleh baca peribadi. Ya, bibir nipis, bibir tebal. Tak apa kalau cakap dengan orang bibir nipis, tak akan berhati-hati. Sebab dia ni orangnya sangat jujur. Dia kalau bohong memang kantoi, tapi dia punya kejujuran memang kadang-kadang menggugat keimanan kita. Contoh, kenapa muka Tok Abbas sengit? Tak handsome langsung. Tak berlapik. Punya lurus. Tapi cakap dia tu betul. Cuma hati kita lah. Kalau orang muda tu grace, orang tua, tak apa. Dah memang dah. Tok Abbas dulu pernah handsome. Sekarang dah habis handsome. Jadi kita berlapang dada. Itu orang bibir nipis. Ikut pemerhatian Tok Abbas tu. Bagaimana nak mengenal peribadi melalui physical features. Wow. Tok Abbas teringat kata-kata Imam Al-Ghazali. Yang luaran mencerminkan dalaman. Tok Abbas take that as a challenge. Yang luaran mencerminkan dalaman. Maksudnya apa tu, ya? That means, Tok Abbas sejak 40 tahun yang lepas belajar. Baca perangai orang, peribadi orang. Untuk apa? Untuk mudah dapat berinteraksi dengan cara tepat. Dan sesuai dengan sifatnya. Kita tak sempat nak kaji orang. Jadi kita pandang, rambutnya berombak, ini perangainya. Rambutnya tegak, ini perangainya. Dahi luas, ini perangainya. Dahi sempit, ini perangainya. Nampak tak? Nampak tak? Tak lalak kat muka ya. Ini, rupanya ini dia punya Allah punya kuat. Back to Allah, ya. Jangan kita pula terlibat dengan benda-benda yang khurafat. Tok Abbas tak masuk campur tu. Ni semua kajian-kajian. So, I'm going to share that tomorrow. Ya, pukul 11 hingga 12 tak salah Tok Abbas. Link ada kat bawah tu, ya. Link ada kat atas, kat atas. Bawah. Ya, so ada bawah link Cokolate ni, Cokolate ada link. Lepas tu mengenal peribadi melalui sifat-sifat fizikal. Besok. So boleh daftar hari ni, ya. Dia berbaloi lah. Seronok dan berbaloi, you'll be surprised. Ya, untuk mengenal diri, keluarga. Kalau anda seorang usahawan, ni kami buat untuk usahawan sebenarnya. Ya, usahawan kami lah. Ya, yang bersekutu dengan kami, bukan bersekongkol, bersekutu dengan kami. Mengenal peribadi secara fizikal. Seronok. Sangat seronok. Ni dalam siri mengenal peribadi manusia, customer kita. Daripada nama, daripada tarikh lahir, daripada fizikal, ya, dan sebagainya. Nanti Tok Abbas akan bincang kalau panjang umur, bagaimana mengenal melalui tulisan, grafologi. Itu pun topik yang sangat Tok Abbas suka dan berfaedah. Sebab Tok Abbas dapat membantu, mengkaunsel, menasihati. Kadang pasangan yang bergaduh depan Tok Abbas, macam mana nak kenal? Sebab masa singkat, kita nak bagi maksimum punya nasihat. Cuba tulis. Dua-dua Tok Abbas suruh tulis ayat terkenalnya. Contohnya, saya suka tanam jagung di petak zebra. Contohlah, ya. Tok Abbas suruh dia tanda tangan, Tok Abbas analyze. So, patutlah mereka bergaduh sebab mereka tak faham. Di mana mereka tidak compatible, di mana mereka berbeza, di mana mereka sama. Sebab Allah temukan dua orang manusia yang tidak sama untuk attract to one another. Opposite attract. Jadi skill itu Tok Abbas gunakan untuk mengkaunsel, dan dengan izin Allah, Masya Allah, ya, banyak membantu untuk mengkaunsel, untuk menasihat, untuk convince orang, untuk memberikan
rangsangan motivasi lebih mudah ya. Leni Nadira, terima kasih dan share. Terima kasih. Please like dan share. Now 831 people in class. Topik kita pagi ini ialah Tok Abah tak sebut pun ya. Tajuk kita pagi ini ialah jom imbangi antara fikir dan zikir. Sebab Tok Abah dapat 2 hari lepas Tok Abah tak boleh tidur. Walaupun sakit-sakit Tok Abah tak boleh tidur kalau tak dapat ilmu baru. So 2 malam yang lepas Tok Abah serve internet dapat satu-satu kata iman ya. Ini benda lama tapi ingat balik. Kenapa kita stres? Memang stres management memang bidang Tok Abah ya, sejak 40 tahun yang lepas. Kita stres sebab terlampau banyak fikir, kurang zikir, kata seorang ulama. Terlampau banyak fikir tu bagus ya, tapi kadang kurang zikir. Itu sebabnya Tok Abah topik hari ini ialah jom kita imbangi antara fikir dan zikir. Dia punya penjelasannya, fikir akan memperbaiki hidup ya. Zikir akan memberkati hidup. Fikir akan membaiki hidup anda. Kau kena berfikir, kau tidak macam mana nak bertindak dengan cemerlang. Fikir membaiki hidup, zikir memberkati hidup. Ya. Ikan mati tanpa air, hati akan mati tanpa zikir. Ya, itu pun kata ulama tak boleh pinjam. Bukan nak berbangga-bangga. Orang punya tak apa pinjam. Tapi mudah-mudahan dia mengingatkan kita ya, untuk mengimbangi antara fikir dan zikir. You are stressful because too many you overthink but you don't remember Allah. Ya, so kena imbangi antara berfikir dan berzikir ya. Anak Tok Abah pun ada yang stres, dia kata anxiety. Mungkin banyak sangat fikir, mungkin kurang zikir. Semua kebanyakan kita kurang zikir. Ya, kebanyakan kita. Tok Abah termasuk. Terus banyak Allah uji dengan Rihul Ahmar. Alhamdulillah. Dalam hati Tok Abah kata, pada muka kau Failah Kamsah, pada muka kau. Tapi Tok Abah bersyukur sangat, seronok sangat. Yang barulah lengkap hidup Tok Abah ya. Ada sehat, ada sakit. Ya. Ada normal, handsome, ada sengit. Sekarang sengit. Mulut sengit, senyum sengit. nak bergumur susah. Ya. Nak bergumur pun terasa, pelik. Baru padan muka Failah Kamsah. Ya. Dia cakap ke orang, tapi kadang dia lupa ingatkan diri dia. Itulah. So, Tok Abah bercakap untuk ingatkan diri Tok Abah. Yeah, so jom kita banyak fikir, banyak zikir. You be okay. Don't worry. Tok Abah ingat pesan ulama, kalau kamu sentiasa berfikir dan sentiasa berzikir, kamu tak akan nyanyuk, kamu tak akan ada Alzheimer, kamu tak akan jadi pelupa, insya-Allah lah. Lupa-lupa sikit tu okey lah tu. Sebab lupa tu satu nikmat. Lupa tu satu anugerah. Lupa anugerah? Apa ni Tok Abah ni? Lupa tu anugerah. Kalau awak ingat semua masalah awak sebelum tidur, awak boleh tidur tak? You ingat semua masalah, ingat semua perkara negatif, you punya trauma, boleh tidur tak agak-agak? Tak boleh tidur, tapi Allah lupakan. Ya? Yeah? Dan anda boleh tidur dengan nyenyak. Right? Right. So, bukan being forgetful. Forgetting something is a reward from Allah. Tukar cara berfikir, barulah hidup kita bertambah positif insya-Allah. Your current thinking create your current problem. How can you resolve your current problem with the current thinking that in the first place created the problem? Payah ni nak sebut sebab mulut sengit sikit lagi. Tapi boleh sebut. Siti Afsakula, lama tak nampak ya. Terima kasih. Qasidah, Halizan, Qasidah, Faridah, Hamidah, Jalandah. Ingat tak? Cerita tiga Abdul. Allah, terima kasih. Cerin Bling Bling, ada lagi ya. Putri Alia Sharifah Kasim ya. Fazliana Abu Hasan. Ni selalu ni. Fazliana kena lembutkan hati sebab dia namin lembut. Syazwani Baharum Wan Zakia min bijaksana. Orang yang berfikir. Ni orang berfikir. Jangan stres ya. Dayang Zaitun Watini Waz Zaitun. Tenang, aman, damai mudah-mudahan. Yusrina Muhammad Yusuf ya. Okey. Baik. Sa'diah Muhammad. Sa'diah min yang aman, yang bahagia. Sa'diah. Mudah-mudahan orang nama Sa'dah ni orang yang banyak berzikir sebab namanya bermaksud bahagia, ketenangan, keamanan. 964, make it 1K soon enough. Yeah, so please like and share. Baik, yeah. So sebenarnya 3 tanda orang bersyukur. Syukur ada tiga ingredient. 3 pengisian syukur. Ya, ada 3 unsur syukur. Nak perkatakan unsur ni. Mulut sengit, otak tak sengit ya. Remember? 3 tanda syukur.
sama syukur dalam hati, kita benar-benar yakin, ya, bersyukur, kita rasa kita ni rendah diri, kita ingat Allah, ya, kita ni sangat bermulakan Allah, la haula wala quwata illa billah. Syukur dalam hati. And then syukur kat lidah. Inilah zikir. Syukur kat lidah ialah zikir. Zikir betul memuji Allah dan memberi nasihat yang baik, cakap yang baik-baik, cakap yang baik-baik. Nak bercakap, cakap baik. Hendaklah kamu bercakap yang baik-baik, sabda Rasulullah SAW. Kalau tak ada benda baik yang kamu nak cakap, kamu kena diam. Pandai, tahu. So, if what you say will hurt someone, what you say is not beneficial, what you say is not true, ya, tidak pasti, jangan kongsi. Ya, lebih teruk daripada penyakit pandemik ialah penyakit kata tu berita palsu. Menyampaikan berita palsu lebih teruk, lebih bahaya daripada COVID-19, kata orang yang mengkaji. 978. So lebih kurang berapa? 22 orang lagi untuk siapkan 1K. Please like and share, tell your friends. InsyaAllah. Marilyn Sani, terima kasih. Berbelit lidah tak apa, ya. Zainab Hassan, terima kasih. Wahidah Harun, terima kasih. Murni Abdul Razak, Natasha Ain Ahmad, terima kasih. Okey. So syukur ada 3 wajah. Satu di hati, satu di mulut, zikir, ya, nasihat yang baik. Yang ketiganya syukur dengan perbuatan. Bersedekah, bantu orang, beri khidmat, tolong orang. Ini tanda orang bersyukur. So tanya untuk mereka yang sudah 1K, ya. Tanya untuk mereka yang sudah bersedekah subuh pagi tadi. Tok Abah pesan kepada siapa ni? Diri Tok Abah. Kadang-kadang Tok Abah terlupa, ya. Niat dah ada, terlupa nak bubuh dalam tabung yang ada kat rumah. Tadi pagi ingat, ya, pagi-pagi lagi dah Tok Abah dah bubuh dan niatkan untuk sedekahkan pahala untuk mereka yang masih hidup, orang tersayang yang masih hidup atau sudah tiada, dan juga untuk merawat masalah kita. So kata Syekh Ali Jabir Allahyarham, ni apa nama yang bermastautin di Jakarta, di Indonesia sebelum wafat. Sedekah subuh, ya, sekali sedekah minta satu niat, minta satu, selesaikan satu masalah. Sedekah subuh, ya, sangat afdal. Sedekah anytime is good. Anytime is good, is proper. But afdalnya waktu subuh. Tok Abah dah sebut kan? So ini pun akan juga merangsang diri kita. So Tok Abah pagi tadi dah sedekah subuh bukan nak show off, nak kongsi, nak ingatkan, ya. Dah sedekah subuh, Tok Abah sedekahkan pahalanya untuk semua yang tersayang masih hidup atau sudah tiada. Dan juga Tok Abah minta, ya Allah, kau uji dengan sikit sakit, kau sembuhkan. Juga isteriku dan keluargaku yang sakit, sembuhkan. Yang ada masalah, selesaikan. Amin. Sab. Habis. Mudah-mudahan makbul. Amin ya rabbal alamin, ya. Nurhara Zakaria, Nur Juliana, Emma Ezzatul, Rifah Marjan tadi, Jamilah Qasih Mama. Okey. Alright. So, yang kita sebut zikir tu, apa maksud zikir sebenarnya? Ini pun semua orang dah tahu. Zikir, apa nama bahasa Arab, maksudnya ialah sebut dan ingat. Ya. Kalau sayang, sebut namanya. Ya, kalau rindu, sebut namaku. Jadi kalau kita rindu ke Allah, sebut nama Allah. Rindu ke Nabi, selawat atas Nabi. Sebut nama Nabi dalam selawat. Jadi zikir kita menyebut nama Allah dan ingat Allah. Ya. Sebut dan zikir. 99 nama Allah, beautiful zikir. Dan antara zikir yang terbaik, nanti kita akan sebut seandainya juga, iaitu selawat atas Nabi. Sebab bila kita selawat atas Nabi, kita ingat Nabi, kita sayang kat Nabi. Bila kita sayang kat seseorang, kita sebut namanya. Ya, kita ingat kat dia, sebut namanya. Ingat dan sebut dan ingat. Zikir. Ya. Jadi bila kita sebut zikir atas nama Nabi, kita selawat atas Nabi, maka kita akan tenang. Ya, kita dapat pahala. Tenang. Tengok orang tua-tua. Kalau lupa ataupun ustaz, asatizah, lupa je, Allahumma salli ala, lupa Allahumma salli ala. Dia terus berselawat untuk tenangkan fikiran. Untuk, ya, bila fikiran tenang, maka ingatan datang, ilmu akan datang. Dan zikir juga ataupun selawat juga akan melunakkan hati, membersihkan hati. Ilmu, ingatan itu ibarat cahaya yang susah nak masuk dalam hati yang gelap. Masya Allah. Dia punya rentetan tu beautiful kan? Syarifah Kasim, terima kasih. Azlinda Yuki, ya, Pupa Irisha, Anita Robikat Ita, Nurhara Zakaria, ya. Rifah Marjan dah sebut, Aminah Kanjiru, Punjiru, Syarifah Aziza, ya, Fazliana Abu Hasan tadi. Baik. Tok Abah masa dah kena riwayat aman ni, dia selalu
kering tegak ya. So izinkan tak minum kejap ya. Minum tu apa ni? Premium cokolatie tadi. Bagi semangat ya, lazat satu, mudah-mudahan bertenaga, kurang lapar, lawas perut insya-Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dan teruskan. So selalu tak apa, buat apa pun kena ada tema. Ya. So bila kita nak jadi orang yang mudah redha dan bersyukur di masa menghadapi musibah, ialah dengan sentiasa kita berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, surah Ar-Ra'd ayat 28. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, dengan berzikir, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Ingat, ikan mati tanpa air, hati mati tanpa zikir. Ya, jom kita berfikir untuk baiki hidup. Jom kita berzikir untuk berkati hidup. Hidup yang baik dan berkat, man, what a combination. Ya, gitu. Ya, so tak apa nak kongsi lagi. Ya, kongsi lagi tentang beberapa kata mutiara lah tentang kehebatan zikir ni. Ya, tapi sebelum tu lah, sebelum kita pergi ke tempat mutiara ni, kita nak sebut sikit lah, tak apa nak sebut ya. What is the root of our problem? Apa punca orang tak zikir ni? Ya, kurang zikir. Ni pun satu benda yang tak apa ulang untuk ingatkan diri kita, untuk ingatkan diri tak apa. Ya. Ramai orang dia lepas sembahyang dia zoom aja. Tak apa pesan ke anak-anak tak apa. Ya, zikir kejap. Sebab zikir dan berdoa atas tingkah sembahyang selepas solat fardu, solat sunat, sebelum beralih tempat duduk, diaminkan malaikat, makbul, berkat. So jadi kena dia nak laju je. Nak laju sebab nak kejar dia punya gadget, nak kejar dia punya kerja, nak kejar dia punya makan, nak kejar dia punya favorite TV program, whatever lah. Nak kejar dia punya exercise, dah tabiat dia malas berzikir sebab dah terbiasa. Be careful ya. Ni dia kadang paradigma songsang. Zikir ni untuk orang tua-tua, dah ada masa, dah pencen, bolehlah berzikir. Kita orang muda, we got to go on the go. Dah sembahyang pun dah elok. Ya Allah. Ya. Awak dah sempat sembahyang, dan atas tingkah sembahyang, waktu yang sangat mustajab untuk berzikir dan berdoa. Wow, supaya hidup awak seimbang lah. Ada fikir, ada zikir, ada dunia, ada akhirat. Boy, yeah, guys, when you kejar dunia lari semakin laju, penat awak. Barang siapa kejar akhirat, maka Allah datangkan dunia kepada kita. So just focus on akhirat first, and you get the dunia. Don't worry. Maksudnya, kerja dengan niat untuk ibadah, untuk cari rezeki, itu ingat akhirat. Bukannya ingat akhirat tu asyik berzikir, berdoa, sembahyang aja, baca Qurannya, bukan. Buat apa pun kerana Allah, buat apa pun ingat Allah. Untuk orang alim, para waliullah ya, orang-orang alim, wali-wali Allah ni ya, dia sesatu saat terlupa Allah je pada dia dah dosa besar. Pada wali Allah, terlupa, tak ingat Allah satu saat pun dah dosa besar. Ni bukan ketawa, ni nak ingatkan diri kita. Ya, tengokkan diri kita ni yang terlampau jahil, yang terlampau ya, begitu liarnya hidup kita. Ya, itu sebabnya kadang-kadang hati kita jadi kering, hati kita mati. Maaf ya, ilmu banyak tapi masih biadab. Orang beradab tanda berilmu. Ramai orang berilmu masih biadab sebab antara lain kurang zikir, ya, banyak fikir, kurang zikir, maka dia jadi mati hatinya, maka tu jadi biadab. Ya, so kenapa kita tak zikir? Ya, jahil tentang fadilat dan tak tahu nak zikir apa pada waktu bila. Jahil lah. Ya, sikap yang tak kisahlah, ada masa zikir lah. Ya, dan orang berzikir ni orang banyak masalah. Aku tak ada masalah nak berzikir apa. Sebab ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dia kata, aku tak stres, aku tenang, aku okey. Tak perlu nak zikir. Yang zikir tu orang yang banyak masalah. Sebab dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang. Aku dah tenang. Sombong. Bukan sombong, jahil. Maaf ya, kalau dah beritahu masih buat bodoh. Itu semuanya ada simpulan bahasa bodoh, sombong. Orang yang sombong garanti bodoh. Orang yang bodoh tak sepertinya sombong. Adalah seorang dua yang bodoh dan sombong. Tapi orang yang sombong confirm bodoh. Sebab kalau dia pandai,
dia tak perlu sombong sebab apa milik kita, mana milik kita. Kita tak ada apa-apa. Semua hak Allah. Kan? Itu sebabnya dia paradigma Song-sang tentang dirinya. Alah, orang banyak masalah, zikirlah. Orang ada problem yang tak tenang, zikirlah. Aku okey. Tapi punca kurang zikir juga sebab hati tak bersih, hati kotor, terlalu fokus pada duniawi, tak ada guru atau kawan yang mengingatkan. Sebenarnya Tok Abah pesan pada siapa ni? Tok Abah pesan pada diri Tok Abah untuk sentiasa berzikir, banyakkan zikir di samping berfikir. Ya, sebab kejap akhirat dunia akan datang kat kita. So what's the problem? Tak ada problem sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita punya fokus is tak seimbang. Ya, kenapa kita tak berzikir, tak masuk majlis ilmu? That's why dalam majlis ilmu macam ini, kita masuk dalam taman syurga Allah. Wow, 1.2K dalam kelas. Tok Abah tak perasan ya, tanya. Terima kasih. Ya, Ummu Khadijah, Hidayah Yusra, ya. Fauzia Ismail, terima kasih. Zurisham bin Zulkarnain, terima kasih. Ani Fitri, ya, Salma Sabrina Amarati, Asma Armarati, Nurji Musa, Fazli Hashim, ya, insyaallah. Rushdan, Mak Rushdan yang menunjukkan jalan, pemimpin lah. Irsyad, ya, Irsyad, daripada Irsyad, Rashada, Rushdan, Rashid. Okey. Rushdi, Dr. Rushdi. Okey. So jarang masuk majlis ilmu, lepas tu belum, dia kata aku ni bukan tak nak berzikir tapi belum dapat hidayah. Bukan ketawakan kau orang, cuma peliklah. Kita kan Allah beri hidayah sejak kita lahir dah Allah berikan hidayah. Ya, tapi kita tak nak ialah ambil hidayah tu, dia tak nak gunakan hidayah yang ada, dia kata tak ada hidayah. Kenapa tak sembahyang? Belum dapat hidayah. Kenapa tak berzikir? Belum sampai hidayah. Kenapa tak tutup aurat? Belum dapat hidayah. Bukan ketawa. Tapi nampakkan kita jahil lah, jahil. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Alah, kenapa tak buat baik ni? Alah, muda lagi. Kang, susah Kang. Kang orang ketawakan. Dulu lah tutup litup lah, lepas tu buka balik. Daripada orang ketawakan, baik saya relax dulu. Dah sampai masa umur 40, saya berubah lah. Pastikan anda akan sampai umur 40. Aku lepas pencen, insyaAllah aku banyak zikir. Pastikan anda sempat pencen. Nasib baik Tok Abah pencen awal. Tok Abah pencen umur 42. Jadi, tak ada excuse. Aku dah pencen dah. Umur 42 dah pencen, ya. Pencen awal. Dapat pencen daripada kerajaan Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih. Syukur sangat-sangat. Sampai sekarang. Sebab masa tu, diizinkan pencen selepas umur 40. Dengan syarat, berniaga. So Tok Abah pun terlibat dalam perniagaan dalam bidang konsultansi lah, ya. Dan diizinkan oleh pihak kerajaan. Syukur itu dia punya dasar pada masa itu. Sekarang tak boleh lah. Alright. Dan Tok Abah pernah jumpa kes, ya, orang yang ada masalah paranormal, ada gangguan, maka dia susah nak berzikir. Malah dia takut, ya, dia takut dengan orang berzikir. Dan dia memang takkan berzikir. Malam tadi Tok Abah tengok filem lama oleh Saiful Yusof, arahan Saiful Yusof, Scope Production, Datuk Yusof Haslan punya geng, Penunggang Agama 1. So Abah tengok sebab kita berlakon. Siapa kita tu? Zul Arifin. Kan muka kita macam Zul Arifin tu. Kita berlakon. Itu cuma kita tengok. Tapi baguslah, ya, bagus. Tok Abah tengok adalah pengajaran, ya. Adalah pengajaran, walaupun ada sindiran. Tapi yang penting, tengok. Bila kita berzikir dengan zikir-zikir yang tertentu, maka setan, iblis takut kat kita, menjauhi diri, dan sihir pun boleh pecah dengan asbab zikir-zikir yang tertentu. Ya, qala Musa ma'jitum bisir, ya. Itu pun salah satu doa yang dibaca oleh Zul Arifin malam tadi dalam filem tu. Nama dia siapa? Amir. Oleh Amir, qala Musa ma'jitum bisir, ya. Maka itu untuk menghalau, memecahkan sihir. Itu pun Tok Abah belajar sikit-sikit lah. Itu zikir, ya. So ingat, untuk fikir untuk membaiki hidup, zikir untuk memberkati hidup. Itu dah tahu punca masalah. Sekarang kita sebut sikit tentang apa kata-kata mutiara untuk merangsang kita berzikir, ya, supaya hidup kita seimbang. Ya, tadi Sobat dah sebut awal-awal tadi surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, ya. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. So now you know,
ya, Tok Abah mengajar stres. Minggu lepas pun dah bincang tentang menangani stres. Walaupun Tok Abah ada terhutang setengah jam video. Sebab masa tu Tok Abah baru kena Rihul Ahmar, jadi Tok Abah lagi ke hospital, ya. Maka Tok Abah berhentikan webinar tu setengah jam lebih awal, yang Tok Abah akan gantikan insya-Allah dengan setengah jam video. Ya, yang nanti kita bagi link kat semua peserta yang 300 orang termasuk Cikgu Muhtanuddin, ya. Kita akan bagi insya-Allah, ya. Jadi kita akan sama-sama dapat manfaat. Tok Abah akan buat kaedah yang magical untuk kata tu sentiasa kurang stres. Stres normal, ya. Tanpa air ikan mati, tanpa zikir hati mati. Tok Abah dah sebut kali keempat ni. Ya, supaya ingat, ya. Dan Tok Abah ingat seorang ulama kata, perumpamaan orang yang berzikir dengan tidak berzikir ialah ibarat beza orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang berzikir ibarat orang yang hidup, orang yang tak berzikir ibarat orang yang mati. Itu kata ulama, Tok Abah pinjam. Nampak tak? Kalau tak nampak, tak tahulah. That is the difference, the significance of zikir. Ya, so tanda awak masih hidup, zikir. Ingatkan Allah. Ya, Tok Abah pesan kat diri Tok Abah ni. Kita selagi hidup, kita berzikir. Bila dah mati, tidak boleh berzikir. Itu bezanya. Ya, satu peringatan mendoan kita nampak dia punya significance. Ya. Dan seorang ulama menyebut, ni tak ingat siapa nama orang ini. Dia kata apa? Basuhlah hatimu setiap hari dengan solat. Kita ambil wuduk, banyak dosa gugur. Ya, waktu rokok banyak dosa gugur. Sebenarnya panjangkan rokokmu supaya dosa gugur. Panjangkan sujudmu supaya dosa gugur juga. Dan waktu itulah paling mustajab kita berdoa. Basuhlah hatimu setiap hari dengan solat. Kemudian hangatkan dirimu dengan zikir. Allahu Akbar, cantiknya. Ya, so kita basuh hati kita dengan solat. Ya, lepas tu kita berzikir pula untuk menghidupkan hati. Menghangatkan dengan zikir. Subhanallah. Ya, very good. Reminder. Dan kata Buya Hamka, ini pun fantastic advice. Hujung akal itu fikir. Jadi kita berfikir hujung akal ni kita gunakan akal kita untuk hujungnya, ya, dia punya ultimate of your mind is thinking. Because siapa kata, ya? Allah bukan Aristotle. Einstein kata, I use about 2% of my brain to think. Kata Einstein ni pakar sains, ya, yang berfikir mencari jalan. And yet dia kata, maybe I've used about 2% of my brain for thinking. 98% tidak digunakan. Itu orang yang banyak berfikir, kata 2% saja otaknya digunakan untuk berfikir. Wow. Ya, anda dan Tok Abah agak berapa persen, ya? Takut-takut tak sampai 1% kita gunakan otak kita untuk berfikir. Itulah, ini pun sindiran yang tajam Tok Abah dengar masa Tok Abah muda. Tadi kata ulama, perbezaan orang yang berzikir dengan tidak berzikir ialah orang yang hidup dan orang yang mati. Tapi kalau kamu tak berfikir, kalau ada orang nak buat brain transplant, otak kamu yang akan dipilih. Dia sindiran ni. Kalau kamu jarang berfikir, kalau orang perlukan otak baru, dia akan ambil otak kamu. Kenapa pula? Aku jarang berfikir. Memanglah sebab kamu jarang pakai otak kamu. Otak kamu fresh. Otak kamu baru sebab jarang dipakai. Sambil sindir tu. Jadi kalau ada orang nak brain transplant, dia akan pilih orang yang jarang berfikir sebab otaknya jarang diguna, jadi otaknya baru. Aduh, itu sindiran tajam tu. So mudah-mudahan orang tak nak otak Tok Abah, ya. Sebab dah banyak sangat berfikir, mudah-mudahan. Jadi rugilah kalau transplant dengan brain transplant, ya. Okey, itu sindiran. Tapi peringatan. Ya. Hujung akal itu fikir, hujung agama itu bukan. Pangkal agama itu zikir. Ini asas agama adalah zikir. Siapa kata? Buya Hamka, Allahyarham, Profesor Hamka. Haji Zainal Abidin Abdul Karim Hamka. Ya. Allah, salah seorang guru Tok Abah, ya. Tok Abah sentiasa berguru dengan beliau melalui video, ya, sejak tahun 70-an. Tok Abah tonton programnya, masa tu live dan rakaman di TV1, TV yang belum ada warna masa tu. Ya, Tok Abah tengok kaedah Buya Hamka memberikan motivasi dan ceramah, Tok Abah terikut gaya beliau. Ya, sangat santai, sangat sopan dan sangat
lucu lah. Dia selamba je dia bercakap, ingatkan. Taubat tertarik dengan cara beliau. Ya, cara conversational yang sangat berkesan, menusuk kalbu. Alright? Kalam sufi. Ini yang Taubat sebut tadi. Bagi orang arif, wali Allah, sedetik saja lupakan Allah, satu detik itu satu saat lah. Sedetik saja lupakan Allah adalah satu dosa besar. Siapa kata? Syekh Abu Bakar Al-Shibli. Ni seorang syekh. Ya, dia kata, subhanallah, ya, kita ni, ya Allah, memang tak tahulah, ya. Dan seorang, pakar psikologi, geng-geng Taubah, dia kata apa? Stres berlaku disebabkan terlalu banyak berfikir dan terlalu sedikit berzikir, maka kita akan stres. Ya? Dan zikir itu ibarat baju besi. Ni sedap ni. Ni kata siapa ni? Al-Wabil Ash-Shayyib. Dia kata, ya, zikir itu ibarat baju besi. Kita kalau pakai baju besi, ya, kita pakai baju besi, kalau orang panah pun dia akan melantun. Malahan kalau banyak zikir, kita macam baju besi, orang ni dia kata. Kalau orang hantar sihir, apa jadi? Sihir tu melantun balik pada yang mengantar. Itu sebenarnya kalau kita banyak zikir yang biasalah. Nanti Taubah sebutnya apa dia zikir-zikir biasa yang Nabi suruh. Mudah-mudahan badan kita melantun balik. Ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu salah satu zikir untuk membalikkan orang yang hantar sihir atau santau kepada kita, pulangkan balik dengan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita baca, kita berzikir dengan ayat itu selalu. Ya, Allah merancang, manusia merancang, perancangan Allah yang terbaik. Itu kata ulama, guru Taubah, salah satu zikir yang boleh hantar balik. Yang macam baju besi lah, ya, hantar balik. Ya, apa yang ataupun satu lagi ialah baca Yasin 7 Mubin. Kata guru Taubah, ya, baca Yasin 7 Mubin, di setiap Mubin berhenti dan berdoa. Itu pun satu kaedah untuk memulangkan balik orang hantar sihir santau kat kita. Kita pulangkan balik orang yang kita tak nanya siapa-siapa, kita hantar balik. Ya, return to sender. Dia tak menganiaya siapa-siapa. Awak menghantar, saya pulangkan, that's all. So saya tak nak santau awak ni, saya tak nak. Kita pulangkan dengan baca Yasin 7 Mubin, ya, insya-Allah masing-masing boleh buat. Sebab Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan kata, Tok Bah, boleh tak buatkan untuk saya apa ni Yasin 7 Mubin? Inilah dia. Kata seorang ustaz daripada Taubah kena sebutlah, ya, sebab benda baik, ya. Ini Allahyarham Profesor Mokhtar Lintang. Itu salah seorang guru Taubah. Kami duduk berjiran masa tu di Fasa 1 Bandar Baru Bangi. Ni tahun 70-an ni. Taubah tak kenal pun siapa dia ni, Mokhtar Lintang ni, Allahyarham ni. Rupanya dia seorang ulama besar, seorang profesor, ya, dia ada di Fakulti Islam di UKM. Taubah pergi ke rumah beliau, ya, orang yang sangat zuhud, nak minta nasihat dan doa, ya, sebab adalah sikit ujian. So Taubah jumpa dia. Dia kata, bagus, Muhammad Fadilah, bagus. Kamu datang sebab kamu nak minta untuk kamu beramal. Sebab ramai orang Melayu, ni kata beliau. Ni kata Allahyarham, ya. Ramai orang Melayu ni sudah diuji tapi masih malas, masih tak insaf. Maksud Prof, macam mana tuan tu? Ustaz, apa maksudnya? Ya, dia yang sakit disuruh saya yang berdoa. Dia yang sakit disuruh saya solat hajat. Dia yang sakit disuruh saya membaca Yasin untuk dia. Kan pemalas namanya. Mau rawat diri pun suruh orang lain yang doakan. Pemalas. Itu sifat orang Melayu. Dia kata pada masa itu. Dan tu betul juga, ya. Ramai doa sendiri. Doa sendiri. Tapi kena tahu dia punya, kena masa belajar lah. Kena belajar, dia kata. Ini jangan beramal dengan jahil. Sia-sia. Jangan beramal dengan jahil. Sia-sia. So berguru. Berburu ke padang datar dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, ya, ibarat bunga kembang tak jadi. Itu peribahasa yang sangat bagus, pantun yang sangat bagus, ya. Okey, so ingat, dengan berzikir kita macam pakai baju besi. Kita akan nyahkan, kita akan lantunkan balik, ya, panah-panah yang dituju kat kita ataupun sihir santau kita lantunkan balik dengan zikrullah. Masya-Allah, hebatnya. Ini pun satu semangatlah. Mudah-mudahan anda dan Taubah akan terus, ya, berzikir sampai mati. Dan mudah-mudahan bila kita banyak berzikir, kalimah akhir kita sebelum kita bertemu Allah ialah la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik
zikir, yang paling afdal zikir ialah la ilaha illallah, la ilaha illallah. You got it? Got it. Okay. Baik. So, adik-adik, anak-anak, apakah antara fadilat zikir? So, ingat, topik kita ialah, jom kita imbangi antara fikir dan zikir. Kita berfikir untuk baiki hidup. Kita berzikir untuk berkati hidup kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, okey. Tapi sebelum tu, Tok Abah kena remind. Ni 1.3K dalam kelas. Subhanallah, terima kasih banyak-banyak dan tolong doakan Tok Abah ya, agar cepat pulih daripada sama-sama. Tengok, dia sakit, dia suruh orang doa kawan untuk kawan dalam diam. Diaminkan malaikat dan malaikat akan doakan anda juga. So anda doakan Tok Abah pulih ya daripada Rihul Akmal. Jangan cakap segera sembuhkan Fadilah Khamsah Tok Abah. Jangan minta segera ya. Salah satu punca doa tak makbul, kita minta segera. Cakap, ya Allah sembuhkanlah penyakit Tok Abah, ikut jadual engkau ya, ikut jadual yang engkau tetapkan. Gitu. Jadi kita berserah pada Allah, maka Allah akan senyum seronok dengan doa kita itu. Ya. Dan ingat, program kita pagi ini ditaja oleh Premium Chocolate, minuman pedesa coklat yang ada kopi hijau, lazat dan berkhasiat. Jom minum secawan, pasti tertawan. Minum ni sedap satu. Ni ramai yang dah minum pun dalam yang sahabat-sahabat kita ni. Dan ianya mengurangkan keinginan untuk makan 6 hingga 8 jam kenyang. Jadi dan melawaskan perut insya-Allah. Tapi yang paling penting, bila kita mula minum ni, jadi sebab untuk kita melakukan gaya hidup, cara hidup yang positif. Dengan exercise-nya, dengan dietnya, dengan berfikiran positifnya, dengan bersangka baiknya. Rentetan positif ini yang akan mengubah diri anda jadi hebat. Di samping ya, fikir dan zikir, zikir dan fikir. Subhanallah. Dan kita ada kat konten atas tu link dia, dan Tok Abah juga besok akan buat satu program bagaimana mengenal peribadi daripada physical features ya, dengan wajah, rambut, mata, semua ada message dan ada kaitannya dengan peribadi, personality. Kenapa orang cantik pandai bercakap, pandai berbual? Kenapa orang yang cantik pandai berbual? Atraktif. Sebab ramai orang nak bercakap dengan dia. Orang cantik, orang handsome, ramai orang nak bercakap dengan dia, berbual ya, dan bercerita. Ya, maka mereka pun membentuk satu peribadi yang confident. Nampak tak? Kenapa orang yang atraktif lebih dipercayai oleh orang ramai? Besok Tok Abah akan bincang. Ni tak eksklusif ya. Kalau nak join, please press the link kat atas tu. Orang yang bertanggungjawab ialah Azurin. Ada link kat atas tu, kat konten kat atas tu ada link untuk join program Tok Abah besok ya. Besok 31 hari cuti, Tok Abah akan buat pukul 2 petang kot. 2 petang sampai pukul 3 petang lah, lebih kurang. Tapi Tok Abah akan lajakkan sikit lah ya, bagi ilmu bagaimana nak mengenal peribadi melalui physical features. Seronok, santai, akan membantu anda untuk mengenal diri, mengenal pasangan, mengenal keluarga, mengenal customer, mengenal kawan-kawan sekerja, mengenal bos anda secara fizikal. Wow, seronok berbaloi. Join me tomorrow insya-Allah. Link ada kat atas tu ya. Press the link. Adalah sikit kata orang investment ya, sebab kita kena invest pada more learning, more earning, more meaning, more living insya-Allah. Alright? Okay. So, apakah fadilat atau kebaikan berzikir ya? Apa kebaikannya? Okey. Tok Abah akan senaraikan sikit je lah ya. Apa kebaikan kita berzikir? Satu, dapat pahala. Ya, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya. So salah satu zikir yang baik ialah zikir Fatimah. Ya. Bila Fatimah ya, lepas satu peperangan tu ramai orang mengagih-agihkan tawanan perang untuk jadi hamba. Ya, jadi adalah pembantu ya hamba ya. Maka Fatimah yang kerja masak, mengemar, menjaga rumah ni, dia rasa penat. Dia kata, wahai ayahanda, semua orang dapat ya pembantu hamba ya dari tawanan perang. Boleh tak saya dapat seorang hamba ya untuk tolong saya memasak, menjaga rumah ya, untuk lebih efisien lah. Maka Rasulullah SAW, ayah Fatimah ya, Nabi Muhammad SAW kata, wahai Fatimah, maukah aku bagi kau satu perkara yang lebih hebat daripada hamba yang dapat menolong kau? Nak ya ayahanda, daripada kau dapat seorang hamba ya, lebih baik kau berzikir subhanallah
33 kali. Subhanallah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 dan genapkan jadi 100. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu yang kadang-kadang disebut oleh para asatizah kita sebagai zikir Fatimah. Kalau orang sebut zikir Fatimah, itulah dia. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33, 33, 34 lah. 33 campur 1, 34. Genapkan 100. Fadilahnya luar biasa. Google lah. Sebab sohbah ni bukannya ustaz. You Google untuk dapat apa dia fadilat. Zikir Fatimah, subhanallah 33. Alhamdulillah 33 kali. Allah Akbar 33 campur 1, 34. Untuk genapkan 100. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Fantastic. Your whole life will change. Your whole body chemistry will change. Sampaikan kata Nabi pada Fatimah radhiyallahu anha, dengan asbab kau zikir ini maka semua masalah kau selesai, kau akan dapat kekuatan, ya, ketenangan, dan kamu tak perlukan seorang pembantu, ya, seorang hamba. Subhanallah. Hasnul Linda, ya. Terima kasih Nur Hayati Abdul Ghani, terima kasih, ya. Sri Kia Hussein, terima kasih, insyaallah, ya. Okey. So satu dapat pahala, satu dapat mengingatkan kita kepada Allah dengan dalam. Kita akan ingat pada Allah. Yang bila kita sayang ke Allah, kita ingat dengan zikrullah, maka Allah pun akan sayang kat kita. Barang siapa yang ingat akan daku, aku akan lebih-lebih ingat akan hambaku. Barang siapa yang menghampiri aku sambil berjalan, aku menghampiri hambaku dengan berlari. Barang siapa hambaku yang mendekati aku sejengkal, aku dekati hambaku sedepa, sehasta. Ya, artinya sikit kita buat, banyak Allah akan lakukan, ya, reciprocate usaha kita, untuk membalas usaha kita yang sedikit, Allah balas dengan berkali ganda. Itu sebabnya bila Nabi contoh yang lain, wahai Ali, kau bagi satu dengan ikhlas, Allah bagi balik 10 kali ganda. Tengok, invest satu, labur satu, dapat 10. Logik ke magic? Logik ke magic? Buat bagi satu dapat 10. Magic lah, mana pula logik, ya? Itu baru satu contoh, tapi Allah boleh bagi bukan 10 kali ganda. Kadang-kadang 700 kali ganda. Kadang-kadang 1000 kali ganda. Sekarang 100,000 kali ganda. Mana ada 100,000 kali ganda? Yang awak beramal, berzikir, buat ibadah di tanah haram, Masjidil Haram, ya, di Mekah tak dapat 100,000 kali. Kau jangan loya buruk. Contoh. Of course, bila kita berzikir akan cuci hati kita, ya, bersihkan hati kita daripada titik-titik hitam. Zikir juga penawar hati yang gundah supaya kita tenang. Kalau awak stres, banyakkan zikir, banyakkan baca Quran, insya-Allah awak akan tenang, ya. Hidup kita lebih berkat, ya. Dan kita bila berzikir, terutamanya istighfar. Salah satu zikir yang paling bagus untuk membuka pintu rezeki, menyembuhkan penyakit, ya, dan menarik berbagai-bagai kehebatan ialah dengan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan Nabi bersabda dalam beberapa hadis, salah satu hadis, aku bertaubat 100 kali sehari. So kita sebagai umat Muhammad yang lebih banyak dosa yang memang tak maksum, jom kita buat minimum 100 kali lah. Astaghfirullahalazim, kalau nak pendek lah, astaghfirullahalazim, ya, ampunkan kami wahai Allah yang maha besar, ya. So kita istighfar untuk cuci hati, ya. Dan bila kita istighfar, membuka pintu rezeki. Istighfar gugurkan dosa. Istighfar doa jadi makbul. Istighfar hati akan tenang. Istighfar badan akan sehat, ya. Ingat kata Umar bin Aziz, sesungguhnya semua musibah adalah dosa, ya. Rawatannya, kaedahnya, ubatnya ialah bertaubat. Contohnya istighfar kepada Allah. Nampak dia punya rentetan kaitan. So dia akan menarik rezeki, sembuhkan penyakit, ya, selamatkan dari azab kubur, ya, siksa neraka, terang kubur, asbabnya zikir kita, jauhkan daripada syaitan dan gangguan makhluk halus yang sebut tadi tu, ya. Bila kita berzikir, maka jadi benteng kepada gangguan sihir, setan, ya, dan sebagainya. Santau mudah-mudahan, ya. Tapi Nabi Muhammad pun kena sihir. Allah sayang maka diuji. Allah sayang maka diuji, ya, tanda sayang. Nak menaikkan martabat, nak naikkan maqam, ya, dan sebagainya. Alright? Apa lagi kebaikan zikir? Bila kita berzikir merangsang saraf-saraf otak. Tu sebabnya tu Abah, ya, macam mana pun kena berzikir sebab untuk merangsang otak supaya jangan lupa, sentiasa fresh, dapat idea, mudah berfikir, mudah membantu orang untuk selesaikan masalah. Bukan kita selesaikan masalah, membantu saja, facilitate, sebab yang selesaikan masalah Allah. Dan usianya siapa? Yang punya diri.
Jangan ingat kata Allahyarham Profesor Mokhtar Lintang, jangan jadi malas. Masalah-masalah kamu suruh kita solat hajat. Masalah-masalah kamu suruh saya berpuasa sunat. Dia ada masalah, tolonglah Prof, boleh tak puasa sunat, saya bayar. Wah, 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 kurang asyam. Ini kata beliau. Tok Abah ingat lagi, tahun 78 tak salah Tok Abah. Hang kau, awak belum lahir lagi. Tok Abah dah dapat nasihat daripada Allahyarham Profesor Mokhtar Lintang. Luar biasa punya nasihat. Ya, tapi satu yang peringatan pedih di telinga Tok Abah ialah, jangan jadi malas. Kamu ada masalah, kamu ada penyakit, suruh orang lain yang berdoa, berzikir dan mencari solusi. Mana mungkin kamu kena buat sendiri. Tapi minta nasihat guru. Bagaimana cara nak berzikir? Bagaimana cara nak menyelesaikan masalah? Bah, itu boleh. Tapi disuruh orang lain baca zikir 100 kali, buat Fatihah, Yasin 37, Mubin untuk puasa sunat. Boleh tak solat hajat? Ya, kurang asam betul. Boleh tak bacakan Quran satu Quran? Ya, saya bayar. Amboi, amboi, aduh. You know what I mean, You know what I mean. Tak payah cakap banyak. Nanti ada orang yang kadang tak suka. So rupanya bila kita berzikir, dia sihatkan otak. Bukan otak aja yang sihat, semua deria kita, mata pun sihat insya-Allah, ya. Lepas tu kita punya sense of smell tu, orang yang maaf ya, kena COVID ni dia tak bau, tak ada boleh rasa, ya. Sebab ada gangguan tu, penyakit tu. So bila kita berzikir dan sebagainya, rupanya menyihatkan otak. Ya, anak Tok Abah Muhammad Syakir keep on repeating, ya, telling me. Betul. Kadang-kadang kita sakit ni bukan sebab COVID saja. Ya. Itu betul lah. Itu mungkin asbab. Tetapi negative thought, kita punya negative thinking, kita punya takut, kita punya kata tu terlampau terkesan dengan ni, terkurung, ya. Itu menyebabkan lagi banyak sakit. Itulah antara punca kenapa. Di samping untuk merancangkan ekonomi, kita boleh dine out, boleh exercise, bukan sebab masalah COVID sudah selesai, sebab nak merancangkan ekonomi. Sebab kalau awak tak hidup, tak ada ekonomi, tak ada sumber penghidupan, lagi stres, dan stres mendatangkan penyakit. Ramai yang bercerai-berai. Tok Abah difahamkan ada 79,000 pasangan Islam yang bercerai dalam masa COVID ni, dalam masa pandemik 1,5 tahun ni. 79,000 couples get divorce. Itu statistik yang Tok Abah baca, ya, yang you all pun juga baca. So Tok Abah amat sedih lah, sedih. Ya, 79,000 pasangan, 79,000 masjid runtuh. Tak sedih ke? Yes, ya, awak kan tak nampak sebab mungkin yalah jauh kan. Itu dia orang, aku okey. Well, ya, orang yang jiwa mereka, orang lain bahagia, dia tumpang bahagia. Orang lain sengsara, bercerai-berai, dia tumpang sedih, tumpang derita. Itu orang jiwa mereka, kata Buya Hamka. Ya, okey. So kita akan memperbaiki kita punya kata tu asbab untuk kita sehat. Ya, semua deria kita akan sehat. Deria dengar, dia lihat, deria rasa, deria bau, ya. Otak kita boleh berfikir dengan lebih tajam asbab zikrullah. Dan ada orang bertanya, alah, mulut je zikir tapi perangai tak berubah. Syekh, apa jenis manusia ni sendiri? Zikir bukan main, tangan tasbih sentiasa bergerak, berzikir, tapi perangai tak berubah. Enggak apa, kata ulama ni, enggak apa-apa. Ya, sekurang-kurangnya waktu dia zikir, dia tidak mengumpat orang. Sekurang-kurangnya ada. Tengok, tadi orang yang bertanya tu mengumpat tau. Orang yang bertanya tu mengumpat. Alah Syekh, dia tu berzikir tapi perangai tak elok. Mengumpat tak? Mengumpat tu. Itu mengumpat tu. Sekurang-kurangnya bila dia berzikir, dia tidak mengumpat orang lain, dia tak mengata orang lain. Sebiji kena muka orang yang bertanya tadi. Nanti insya-Allah bila ada zikrullah, hatinya makin bersih, maka hati yang bersih itu akan menyebabkan perangainya juga akan berubah. Tapi kamu bagaimana kamu? Kamu yang mengumpat orang, nampak kesilapan orang. Orang yang sibuk membetulkan dirinya, menghisap dirinya, berzikir dan betulkan dirinya, yang sibuk dengan itu, dia tak ada masa nak tengok kesilapan orang lain, tak ada masa nak menyebut-nyebut kesilapan orang lain, tak ada masa untuk tajassus, mencari-cari kesilapan orang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, satu
Dus, dus, dus. Kata orang sekarang punya dus. Alamak, dus. Aku kena tumbuk lah, aku kena bantai, aku kena sepak. Padan muka. Bukanlah padan. Alhamdulillah. Majlis zikir macam yang majlis ilmu kita ni adalah taman syurga. Welcome to our Garden of Paradise, ya. Lepas tu mudah-mudahan zikir kita akan menyebabkan memudahkan semua urusan. Semua urusan kita jadi lapang, simple, ya. Orang permudahkan, orang bantu, ya. Dan juga kita juga bila berzikir akan mengatasi ketakutan, ya. Dan selesai masalah. Lepas tu mengatasi darah gemuruh. Sebenarnya kita berzikir dengan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri walau udatam min lisani yafqahu qawli, ya. Lepas tu ya aziz, ingat ya, ya aziz ya jabbar ya mutakabbir. Itu zikir yang sangat bagus untuk memukau audien, untuk memberi semangat kepada diri kita. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir. Ya aziz, Allah yang gagah. Audien depan aku ni tak gagah mana. Ya jabbar, yang pemaksa. Yang mutakabbir, yang ada kebesaran dan layak takabur. So itu zikir yang untuk melembutkan hati orang supaya mendengar cakap kita dan kata orang tidak memberontaklah dan tidak kata orang tu berdebat, ya. Tidak argue. Ya aziz ya jabbar yang mutakabbir, zikir yang diajar oleh seorang ulama Mesir kepada Tok Abah, ya, tahun 84, ya, untuk melembutkan hati orang yang mendengar hujah kita. Dan of course dengan berzikir dapat mardatillah. Okay, last kita wrap up dengan apakah antara zikir yang aula, yang afdal. Tok Abah sebut tadi kan, salah satu zikir yang bagus yang Nabi ajar pada Fatimah, zikir Fatimah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33, 33, 34. Solid. Keduanya selawat atas Nabi. Minimum 10 kali pagi, 10 kali petang. Tanda sayang pada Nabi, apa jadi? Tenang, dapat pahala, makbul doa. Dan ulama pesankan Tok Abah, kalau kamu dalam berdoa tak sebut nama Allah, tak berselawat, doa kamu tak terangkat ke langit. Dia masih di awang-awang. So, bila kita berdoa, pastikan kita memuji Allah. Paling kurang, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu memuji Allah. Lepas tu, Allahumma sholli ala Muhammad. Barulah doa kita terangkat ke langit. Faham ke faham? Faham. So, selawat, ya, atas Nabi untuk dapat pahala dan makbul doa. Tanpa selawat, doa tak makbul. Watch out guys. Watch out. Istighfar cuci hati. Istighfar cuci hati. Istighfar cuci dosa. Ya, istighfar akan menyebabkan muka comel. Apa kena istighfar dengan muka comel? Wajah itu cermin hati. Bila istighfar, dosa gugur. Hati makin bersih. Hati makin bersih. Muka makin comel. Faham ke faham? Faham. Okey, istighfar cuci hati, comelkan muka. Satu lagi, zikir yang bagus ialah Ya Zal Jalali wal Ikram. Untuk lapang dada, selesai masalah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya, itu pun satu zikir yang bagus. Satu lagi ialah zikir yang bagus setiap pagi bila kita nak pergi kerja, terutamanya. Kita baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Wah, that is superb. Ya, artinya kita berserah pada Allah dan tiada daya upaya kecuali dengan izin Allah. La haula wala quwata. Kita menyerahkan. I am nothing, I have nothing. Bukan lagu yang Tok Abah ingat masa Tok Abah muda-muda tahun 60-an. I who have nothing. Itu lagu membunuh semangat. Aduh, padahal we have everything sebenarnya. Cuma yang kita ada bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Ya. Mana milik kita, kata nasyid tu. Tapi tanpa daya usaha, tanpa apa-apa boleh kita lakukan kalau tanpa bantuan Allah, izin Allah. Ya, la haula wala quwata illa billahil azim. Fantastic zikir. Please do that every time you want to go out to work. Kata ulama, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Your whole body chemistry berubah. Your whole landscape in your life will change. Ya, cara awak bekerja berbeza, orang tengok awak berbeza insya-Allah. Ya, dan satu lagi zikir yang bagus ialah zikir Nabi Allahumma selamat, Nabi yang ditelan Nabi Yunus, yang ditelan ikan nun, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, ya Allah, ya. Ya, tiada Tuhan kecuali Engkau wahai Allah, Maha suci Allah, ya. Sesungguhnya kami ini menzalimi diri kami. Kami orang yang menzalimi, ini kuntu minaz zalimin. Kami, ya, golongan yang menzalimi diri kami. Jadi kita berserah pada Allah dengan menghina diri kita, membesarkan Allah. Ya. Okey, dan satu lagi doa yang sangat hebat yang Nabi ajar Aisyah sebelum tidur.
di samping 3 kali ikhlas, di samping Allahumma shalli ala selawat 3 kali, sebelum tidur khatam Quran, dapat syafaat Nabi, dapat redha manusia dan dapat pahala haji umrah. Itu zikir yang Nabi suruh Aisyah lakukan, iaitu baca 3 kali surah Ikhlas, khatam Quran. Lepas tu selawatan Nabi paling kurang 3 kali untuk dapat syafaat para Nabi. Lepas tu istighfar minimum 3 kali untuk dapat redha manusia dan untuk dapat pahala haji umrah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu dia, ya. So subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ni kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. 3 kali minimum dapat pahala haji dan umrah. Susah ke? Susah. Senang. Ya Allah, senangnya, ya. Jom kita buat. Baring aja. Tiap-tiap malam kita buat sambil baring. Lepas tu kita maafkan semua orang. Wow. The whole body chemistry berubah. Ya. Bila kita kejar akhirat, Allah beri dunia kat kita. Ya. So, tu dia. Ya. Dah 1 jam. So, minta ampun, minta maaf. Jom sama-samanya kita, Tok Abah doakan anda semua untuk dapat, ya, menghayati dan mengamalkan. Tolong doakan Tok Abah juga. Sama-sama kita dapat mengamalkan. Dan tolong doakan Tok Abah dalam senyap untuk sembuh daripada semua penyakit kita, ya. Tok Abah doakan anda juga sama-sama sembuh. Malaikat doakan kita, insyaAllah. Ya, all the best. Ya, panjang umur, jumpa lagi. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.